Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry. Main apa input, tak pasal. Lagi. Dia hilang ni. Okay, baik, kita mula Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tajuk tawakal yang kita dah mulakan hari tu. Ini adalah kali ketiga kita ambil tawakal, konsep tawakal dalam Al-Quran Karim, yang mana kita ambil daripada tulisan Dr. Mahir Uthman yang di-share di Sayyidul Fawaid. Yang kita mula-mula tu kita bincang berkenaan tawakal tu punya pengertian dan perintah Allah Ta'ala untuk bertawakal. Kemudian kita ambil berkenaan dengan bilakah waktu patut kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Atau kita bincang berkenaan dengan masalah bertawakal dan juga mengambil asbab. Kemudian kita bincang berkenaan dengan waktu-waktu yang ditekankan bertawakal. Kemudian kita bincangkan kali kedua kita berjumpa tentang contoh-contoh tawakal para anbiya alaihi wassalam juga orang-orang yang soleh dalam Al-Quran Karim. Ini dalam hadis Nabi SAW, contoh-contoh yang datang berkenaan dengan tawakal yang kita panggil terjadi daripada para anbiya dalam Al-Quran Karim. Allah rekodkan yang kita patut belajar dekat situ kerana ini sangat penting. Macam kita katakan, tekanan atau keadaan yang berlaku sekarang sangat-sangat menyebabkan banyak orang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Yang mungkin Allah mungkin kerana dia punya fahaman tak pernah betul. Kita tak boleh kata bahawa Allah Ta'ala tak berikan kita penawar. Tapi mungkin kita tak faham betul penawar tu macam mana. Macam contohlah, ini saya beri contoh. Macam kalau kita bincangkan berkenaan dengan tajuk makan madu. Madu itu bagus untuk badan kita. Tapi cara pemakanan madu mestilah berpadanan mestilah berpadanan dengan cara dengan kadar dan juga dosage dan sebagainya. Bahkan macam ambil makan ubat. Dia ada waktu-waktu yang sepatutnya dimakan. Sebelum makan, selepas makan tu dah ada sebab-sebab dia. Cuma kita katalah dari segi masalah asalnya benda itu bagus. Macam habs sauda juga, dia elok, bagus. Tapi bukan bermaksud cara makan ikut kepada apa yang disukai oleh seseorang itu. Okay. So kena faham. Sebab tu kenapa kita kata macam kes bila kita sebutkan punca tajuk ni kita pilih kerana melihat kepada keadaan ramai orang yang tertekan dengan PKP dan sebagainya. Lalu menyebabkan benda ni kita rasa terpanggil untuk pilih tajuk ni. Ini yang pihak pengurusan pihak penganjur daripada Baitul Salam minta saya pilih tajuk tawakal. So, saya tengok baik untuk kita pecahkan tajuk ni kepada 3 bahagian lah. So jadi hari ini insya-Allah kita bincangkan berkenaan dengan hasil bertawakal. Apakah hasil daripada bertawakal? Konsep tawakal ni, apa hasil yang Allah Ta'ala letakkan untuk kita kalau kita bertawakal? Apa janji Allah Ta'ala pada kita? Kadang-kadang mungkin orang tu dia boleh faham dengan sudut perintah Allah Ta'ala, dia boleh betulkan kefahaman di balik. Tapi kadang-kadang ada separuh manusia ni perlukan kepada result kita janji yang Allah Ta'ala berikan di atas perbuatan bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Apa hasil yang patut diperolehi, apa hasil yang Allah Ta'ala janjikan. Sebab Allah Ta'ala tak pernah memungkiri janji. Semua kita mungkin kita tak betul dalam pelaksanaan tawakal tu sendiri. Jadi kita tak dapat hasil dia. So kena refer balik pada tajuk yang sebelum ni berkenaan tawakal tu maksud dia apa. Okay, baik.
Hari ini kita bincangkan insya-Allah samaratut tawakkul, hasil-hasil daripada bertawakal. Okey. Banyak actually memang kita Islam ni Allah Taala jadikan segala benda yang Allah Taala perintah pada kita, dia ada pulangan. Duniawi dan ukhrawi. Duniawi dan ukhrawi. Yang sepatutnya kita memanglah kita ni kata, ada orang kata kita buat benda lillahi taala tak payah fikir hasil lah. Salah. Sebab memang kita buat amal tadi kerana kita beriman dengan janji Allah Taala. Allah Taala janjikan kalau sekiranya kita berikan atau kita buat akan perkara yang diperintahkan, kita akan dapat pertama kita memenuhi tuntutan yang Allah Taala tuntut dari kita. Ya. Okey. Baik. Yang pertama kita lepaskan tuntutan Allah tuntut daripada kita. Itu basic. Okey. Tapi Allah Taala dengan kemurahan anugerah yang ada pada Allah Taala, kelebihan yang banyak, Allah Taala jadikan bila kita ikuti arahan dia jamin untuk kita ada kesan-kesan yang lain. Dia suruh kita bertawakal, berserah diri kepada dia, tidak pada yang lain. Tapi dalam masa yang sama, dia janjikan kalau kita buat tawakal ni kepada dia, kita laksanakan tuntutan tawakal ni, berserah diri kepada dia, percaya dengan janji dia, mana percaya dengan apa yang di tangannya lebih daripada apa di tangan manusia. Itu kita kata yang betul, daripada zuhud yang betul, itulah keadaan sepatutnya. Kita sepatutnya mesti lebih percaya pada Allah Ta'ala banding dengan apa yang ada pada manusia. Tapi bukan berkonspirasi lah. Macam biasa kan, kena ingatkan juga. Yang sesat ni masalah bagi saya. Orang kata kadang ada kata saya ni asyik saja je Perli. Memang dah. Itu saya tak tulis betul-betul terang-terangan. Saya saja je. Pasal benda macam ni kita nak kena ingatkan dia. Pasal banyak orang ketika berlaku musibah, dia akan kucak-kacir tak boleh pegang akidah yang betul. Akidah yang betul kita, apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dalam Quran juga, apa Nabi sebut kepada kita dalam hadis. Itu patut kita pegang betul-betul. Tak ada ajaran yang lain. Sebab tu itu dipegang silih berganti kan. Bila Nabi ajar para sahabat ajar tabi'in, tabi'in macam tu. Sebab tu kita kena faham. Akidah kita mesti seperti itu. Baik. Jadi kita akan hitunglah satu persatu apa yang dicatatkan di sini berkenaan dengan hasil bertawakal. Baik. Pertama di antara hasil yang kita patut perolehi dan insya-Allah kita akan perolehi, yang Allah janjikan adalah pertolongan atau bantuan. Pertolongan atau bantuan. Firman Allah Taala dalam Quran dan surah Al-Imran ayat 160. Firman Allah Taala dalam Quran dan surah Al-Imran 160, Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Jika membantu kalian Allah Taala, jika Allah bantu kalian, maka tiada penewas untuk kalian. Tak ada siapa boleh tewaskan kalian. Wa in yakhdhulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Dan kalau Allah Taala menghampakan kalian, tidak bantu kalian, maka siapakah yang boleh bantu kalian sesudah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini soalan patut ditanya kan. Kalau bukan Allah Ta'ala yang bantu, siapa bantu? Orang kita banyak bila tawakal ni, dia lupa diri. Dia lupa sebenarnya effort yang dia buat tadi, struggle yang dia laksanakan tu di bawah skop apa yang Allah Ta'ala kehendaki saja. Dia kejar dengan usaha dan effort dia atau asbab yang dia ambil tadi untuk memenuhi tuntutan yang Allah Ta'ala letakkan. Supaya kita keluar, bekerja, macam bab rezeki. Kita baca lah dalam hadis Nabi kan, yang kata rezeki dan sebagainya, memang kena buat effort, dan kita diberikan ganjaran Allah Ta'ala di atas effort kita buat. Result atau hasil tadi itu bukan tajuk dia. Banyak orang kadang-kadang dia salah faham berkenaan tajuk masalah result, masalah effort, masalah takdir. Dia lupa sebenarnya semua bawah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita pula tak tahu apa dalam takdir Allah Ta'ala untuk kita. Bila Allah Ta'ala pilihkan untuk kita satu perkara, kita redha dengan keputusan Allah Ta'ala. Tapi ketika buat kerja, kita tak pernah fikirkan takdir Allah Ta'ala tu sekat kita ke tidak. Kita tahu Allah Ta'ala boleh sekat kita kalau dia nak. Cuma kita tak adalah hentikan kerja kerana apa? Kerana terfikir bahawa buat kerja pun kena juga. Macam baru ni ada banyak orang bising lah. Ada orang yang marah. Dikata dijaga SOP kena juga. Itu bukan bermaksud awak kena langgar SOP dan juga dan juga selamat. Contoh macam dia pakai tali pinggang keledak, contoh macam dia bawa kereta perlahan, accident juga. So bawa laju. Macam mana idea macam tu? Kan? Memanglah kalau kita tahu kita bawa kereta laju ke perlahan kan, nak tak kena accident, berlaku juga. Ada orang bawa kereta laju tak kena accident. Ada orang bawa kereta perlahan, lori impede dia, mati.
Benda-benda macam ni kita kata tak boleh kita meninggalkan pakai timbangan keledar, kan, jaga brake, kan, brake pad kita kat kenderaan kita tu pastikan dia cukup. Benda tu tak pernah disuruh untuk kita tinggalkan perbuatan pengawalan macam Nabi Muhammad suruh kita lah, bila masuk malam kan tutup pintu baca bismillah, tutup tingkap baca bismillah. Asbab kena buat. Padamkan lampu baca bismillah. Semua asbab dibuat, tapi bukannya kita kata asbab tadi kita tinggalkan. Dekat sini Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, kalau Allah Ta'ala bantu kalian, tiada penewas yang akan boleh menewaskan kalian. Lebih kalau Allah Ta'ala hampakan kalian, siapakah boleh membantu kalian sesudah daripada Allah Ta'ala. Dan ini untuk pemberitahuan nak buat apa. Allah Ta'ala kata wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan ke atas Allah lah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Whoever said that dia beriman, maka dia patut bertawakal kepada Allah Ta'ala, berserah diri dengan keputusan. Buat kerja tapi kita tak pernah hiraukan tentang keputusan tadi. Kita nakkan berjaya, kita nakkan keselamatan, nak perlindungan, tapi kita tahu Allah Ta'ala mengetahui apa yang terbaik. So effort kita buat, dan kita berharap Allah Ta'ala berikan kita ganjaran di atas effort kita buat. Effort yang kita buat tu, usaha kita buat, diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita perlukan, bukan perlukan yang lain. So Allah Ta'ala perintahkan bertawakal, sebaik saja selepas dia ingatkan bahawa dia ingat sebutan dia untuk kemenangan. Lepas sebut kemenangan tadi, hanya berlaku daripada Allah Ta'ala, untuk menunjukkan kepada di antara sebab untuk seorang itu mendapat kemenangan adalah bersandarkan kepada Allah. Maksudnya kalau tak nak berikan, jadi minta. Kalau kita nak menang, minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah nak menang, ya Allah nak sekian, minta lah. Itu benda yang patut kita sedar, bahawa keupayaan kita ni adalah tidak ada sebarang nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala nak beri pada kita, nak beri pada kita, asbab yang kita buat tu sedikit pun dia akan besarkan. Asbab sedikit tapi dia akan besarkan. Macam kes tadi lah, goncang pembuatan menggoncang pokok tamar oleh Maryam selepas melahirkan anak, atau hentakkan kaki Nabi Ayub ketika dalam keadaan sakit. Semua tu adalah asbab yang kecil yang kita harapkan dengan perbuatan kita, dengan kita buat asbab tadi, kita mendapat akan pemberian Allah Ta'ala tadi. So kita bersandar kepada Allah Ta'ala punya arahan buat. Tapi kita tahu bantuan daripada Allah Ta'ala juga. Tak ada. Yang kadang saya bab ni, kadang saya pernah tegur kawan-kawan saya yang terlibat dengan politik kan. Dia buatlah inilah counting agent lah, polling agent lah, apa benda lah kan, untuk jaga apa ni, untuk kempen ini, untuk sekian kan. Jadi saya kata dengan diorang, saya kata korang buat kerja ni bagus, tapi korang kena ingat kan, kalau bukan Allah Ta'ala berikan kemenangan, takkan ada kemenangan. Perbuatan kita tu untuk pengisian sahaja, asbab bagi mendapatkan. Tapi kita kena faham bahawa kalau tak bagi, bukannya sebab A ni cakap, ini dalam orang politik kan, bila kalah je, engkau lah hari tu cakap pasal hudud, engkau lah hari tu cakap pasal Cina, engkau lah cakap pasal sekian. Akhirnya kononnya kalah sebab itu. Sedangkan bukan sebab itu pun. Semua ketika waktu tu lupa kemenangan daripada Allah Ta'ala. Wa man nasru illa billah, illa billah. Tak ada kemenangan kecuali dengan Allah Ta'ala. Kalau tak bagi menang lah. Buatlah, try lagi, tak ada masalah. Yang peliknya manusia tak boleh fikir macam tu. Dia akan sentiasa rasakan effort dia buat telah menangkan dia. Dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala kan, yang ayat 26 surah Al-Imran. Allah Ta'ala kata, Qulillahumma malikal mulk. Katakan, hai Muhammad, ya Allah, engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Engkau beri kerajaan siapa-siapa kau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau cabut kerajaan siapa kau nak. Wa tu'izzu man tasha'. Engkau mulia siapa kau nak. Wa tudhillu man tasha'. Kau hina siapa kau nak. Biyadikal khair. Di tangan-Mu segala kebaikan, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau kat atas satu amat-amat berkuasa. Ini basic. Ini akidah. Banyak kegagalan berlaku dalam masalah ni. Pertama ni lah, dia lupa sebenarnya menang ke kalah bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Tu Khabbab bin Aras ketika dia nak mati kan, dia menangis. Kemudian disebutkan, dia kata apa? Dia kata ada di kalangan kita ni mati, kami ni mati tak sempat rasa kemanisan peperangan, kemenangan. Contoh Mus'ab bin Umair ketika mati, kain tak cukup, kain kapan tak cukup. Nak kapankan dia dalam perang Uhud, kain kapan tak cukup. Tutup kepala, kaki nampak. Tutup kaki, kepala nampak. Dan sekarang Nabi kata, tutup kepala dia dan kemudian kaki dia letak dengan ranting-ranting idkhir. Jadi jenis pokok renek. So maksudnya kalau kita faham dari situ kan,
dia tak rasa pun kemanisan kemenangan lagi. Bahkan ada para anbiya yang gagal. Ni zaman sekarang ni saya tak faham kenapa bila ada orang kata dia kata Mu'tazilah ni berjaya dilawan oleh Asy'ariyah. Sesat betul orang macam ni. Sebab tajuk dia sangat jelas. Para anbiya kan. Dia kata Imam Ahmad gagal meyakinkan khalifah. Ibrahim AS gagal lah juga. Hujah menang. Masalah raja tak ikut cakap kita, lantakkanlah, bukan kerja kita. Macam kita kata bahawa orang berpegang dengan Quran dan Sunnah gagal dalam menjelaskan agama. Seriously. Ini antara ayat-ayat yang kena jaga-jaga sikit. Sebab kita lupa sebenarnya bantuan pertolongan Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala berikan. Kalau tak bagi kemenangan, kita ni hebat, ada PhD 25 pun tak kata siapa akan dengar cakap kita. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala nak berikan, tak kira cukup pun Allah Ta'ala akan berikan kemenangan. Ia bukan sebab kerana effort yang kita buat. Effort tadi pengisian asbab saja. Bahkan mungkin sebab kita buat tu sikit je, tapi mencetuskan kepada benda besar. Mungkin kecil je benda kita buat. Itu kerja Allah Ta'ala, pengagihan dia. Tapi yang Allah Ta'ala tuntut dari kita adalah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah Ta'ala, hendaklah bertawakal, berserah diri orang-orang yang beriman. Redha dengan result ataupun hasil keputusan yang Allah Ta'ala berikan. Kita Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Luas Pengetahuan, Maha Penyayang. Kena ada sikap berkenaan. Bantuan tu Allah Ta'ala akan berikan, bukan daripada yang lain. So siapa nak bantuan, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak sekarang akan datang. Yang pentingnya Allah Ta'ala nakkan hamba dia sayang, bersifat dengan sifat sedemikian. Okay. Kedua, di antara perkara yang kita perolehi bila kita bertawakal adalah, hasil dia adalah pemeliharaan daripada syaitan yang direjam. Pemeliharaan daripada syaitan yang direjam. Dalam surah An-Nahl ayat 99, surah An-Nahl ayat 99, Allah nyatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya dia syaitan ni tiada baginya sebarang penguasaan. Syaitan tak ada penguasaan, tak ada authority ke atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ke atas Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini benda yang banyak kan. 3-4 hari ini pun ada orang tanya soalan tentang kes sihir lah. Dia kata suami kena sihir ke, orang ni kata jiran kawan ni kata kena sihir. Tapi bila cakap dengan saya kata apa tanda orang tu kena sihir? Dia kata tak tahulah pula, tapi rasa macam kena sihir. Okay, dengar sini. Orang-orang yang kena gangguan-gangguan jiwa, ini kita pegang pada apa yang Quran dan sunnah Nabi SAW tunjukkan. Kita kena faham bahawa kejadian sihir itu kena pada kita bukan sebab kerana kita silap langkah. Sebab Allah Ta'ala izinkan untuk berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala pernah buka ruang untuk Nabi SAW sendiri disihir. Musa AS ketika tongkat dan tali ahli sihir dicampakkan, dia nampak ular. Dia tak nampak tongkat dan tali, sebab tu dia ketakutan. So para anbiya kena sihir tu biasa. Memang kena sihir tu mata nampak dan tak nampak. Sebab sihir ni sebenarnya adalah benda tak ada nampak ada. Sebab tu tak ada orang mati kena sihir sebenarnya. Orang yang kena sihir ni biasa dia akan berhenti makan. Kerunsingan diri dia melampau sampai akhirnya dia berhenti makan dan berakhir malnutrition dan sebagainya, rosak saraf dan berakhir kematian. Dia bukan sebab kerana masalah tu. Cuma itulah tadi kesedaran. Sebab first thing first yang patut ada, macam Allah sebutkan dalam ayat surah An-Nahl 99 tu, dia syaitan ni, syaitan jin ni, tiada untuknya sebarang kuasa, sebarang authority ke atas orang beriman dan kepada Tuhan mereka, orang beriman yang kepada Tuhan mereka berserah diri. So dia tak boleh, sebab basically yang kena faham, kalau kita kena sihir, Allah Ta'ala yang izinkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah ayat 102, bila Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan tajuk sihir yang dibuat, yang dipelajari daripada Harut dan Marut kepada orang ramai, yang mana dalam ajaran tersebut antara yang diajarkan fa ta'allamuna minhuma ma yafarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, dan mereka belajar daripada dua malaikat tersebut apa yang mereka pisahkan dengannya di antara seorang tu dengan isterinya. Mana orang tu spouse akan berpisah. Kemudian Allah lepas tak ceritakan keupayaan sihir tu, Allah sebut wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dia kata dan tidaklah mereka boleh mudaratkan sesiapa dengan sihir tersebut kecuali dengan izin Allah. Ni benda ni yang orang sering lupa.
Maksud dia bila dia kena, dia bayangkan bomoh tu sekianlah pakai ilmu hitam sebagainya. Tidak akan berjaya kalau Allah tak izinkan. So secara asasnya, tempat pergantungan kita yang betul, kita minta penyembuhan, bukan ustaz. Bukan ustaz. Bukan bomoh. Bukan pengamal perubatan Islam. Tak kira daru apa. Yang tempat kita kena balik mula-mula sekali adalah kepada Allah Ta'ala. Tapi yang masalah kita sekarang ni, dalam penyerahan diri, kita tak komplit. Bila kita serah diri kepada Allah Ta'ala, kita balik kepada Allah Ta'ala, ya Allah aku susah, ya Allah aku sakit, ya Allah aku sekian. Kita tak rayu dengan betul, dan bahkan dalam diri kita ada sifat dan perangai. Kita rasakan bahawa bila sekali minta tak dapat, kita terus putus. Kita kata dah minta dah tak dapat pun. Dah minta tak dapat juga. Sedangkan yang patut berlaku adalah kita terus berterusan meminta, dan setiap permintaan kita tu macam Nabi SAW menyatakan akan menjadi salah satu dari 3 perkara. Sebab Allah Ta'ala berikan apa yang kita minta, cepat atau lambat. Allah Ta'ala jadikan simpanan hari kiamat sebagai syafaat untuk kita dilepaskan daripada azab, ataupun tak jadikan tolak balik yang seumpamanya. Kenapa kita putus asa? Kita nampak besar sangat manusia tadi. Takut sangat kita berkenaan dengan orang ni sihir, orang tu sihir. Dia boleh sihir, dia buat sihir. Tapi kalau Allah SWT tak izinkan, takkan jadi. Kita ambil asbab, baca, akan zikir pagi dan petang. Yang terbaik memelihara kita daripada sihir. Macam Nabi SAW disembuhkan ada dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan Nabi ajar kita dekat mana baca. Awal pagi, awal malam. Awal pagi dan awal malam. Pagi lepas subuh, ataupun sebelum subuh sikit, ataupun malam, awal malam ini lepas asar, sebelum maghrib. Amalkanlah. Tapi waktu tu lah tengok Doraemon lah, tengok cerita inilah, drama Melayu. Macam mana nak dapat perlindungan? Kita tak ada effort. Effort tak betul. Usaha atau tindakan kita tak ada. Tapi kita nakkan result. Nabi berikan waktu itu untuk kita minta, tapi kita tak pergi pun bangun. 3-4 hari sekarang ni kan orang sibuk berkenaan baca Yasin, buat solat hajat. Kan sepertiga akhir malam. Yang Nabi kata Allah Ta'ala menyeru, tiada ke siapa nak minta aku berikan. Kenapa tak ada seorang pun nak saran ke situ? Semua sibuk. Yang ni baca surah ini, yang ni baca surah sekian. Ini kenapa? Sebab faham tak? Pasal pemeliharaan kita lupa sebenarnya. Berlaku pada kita apa yang berlaku adalah dengan izin Allah Ta'ala. So tempat pengembalian semula untuk kita dapat pelepasan dari Allah Ta'ala juga. Macam mana pula boleh kita kata tapi kena leraikan sekian? Saya bincang tajuk ni. Ada orang tu kata, ya ustaz, tapi sihir ke benda ni, penyakit ni gaib, dia kata. Jadi kita patut ambil benda gaib juga untuk buang penyakit tersebut. Saya kata, kenapa? Sebab dia kata penyakit tu penyakit misteri. So yang nampak cuma jin, dia kata. Jadi kita minta tolong jin dah untuk alihkan. Macam bulldozer, dia kata. Kita ada batu besar dekat tengah jalan, bulldozer kita kena angkat pakai badan kita tak larat. So kita pakai bulldozer. So jin macam bulldozer lah. Dia cakap yang tu. Lepas tu saya kata dengan orang, saya kata problem dia, jin bukan tahu benda gaib. Tu dia. Jin gaib dari kita, betul. Tapi jin tak tahu benda gaib. Sebab Allah sebut dalam Quran surah Sabah kan, ayat ke-14. 13-14 kan, Allah ceritakan berkenaan dengan kisah Sulaiman. Kan Sulaiman alaihissalam, bila waktu ketika dia kan dimerintahkan. Bahkan Allah ceritakan dalam surah Sabah tu tentang macam mana kalau mana-mana jin ingkar perintah Sulaiman alaihissalam, dibakar dengan api neraka depan-depan mereka. Sebab tu tak ada satu pun jin lawan. Kan? Tak ada siapa pun, satu jin berani lawan Sulaiman alaihissalam. Baca dalam surah Sabah tentang kisah tersebut. Allah jadikan. Kan? Jadi bila Sulaiman alaihissalam, Allah Ta'ala jadikan, falamma qadayna alaihil mauta, bila kami tentu ke atas Sulaiman alaihissalam kematian, ma dallahum ala mauti, tidak menunjuk kepada mereka. Siapa mereka? Tunggu habis ayat. Tidak menunjuk kepada mereka kematian Sulaiman. Illa dabatul ard ta'kulu min sa'atah, kecuali anak-anak makan tongkat dia. Falamma kharra, bila tumbang saja mayat Sulaiman dah mati tegak. Dia anak-anak makan tongkat dia, badan dia jatuh. Bila tumbang saja badan dia, kan? Kharra tabayyanatil jin, nyatalah kepada jin, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Kalaulah mereka tahu perkara ghaib, tidaklah mereka kekal dalam azab yang menghinakan. Mereka terpaksa buat binaan sebab tengok Sulaiman tegak je. Tengok diorang, sedangkan Sulaiman dah mati. Maksudnya ketika malaikat datang cabut nyawa Sulaiman pun diorang tak nampak. Kalau tidak, dia berhenti kerja lah, nampak, bang, tu. Sulaiman kena ambil nyawa.
Berhenti kerja lah. Tapi tidak, diorang sanggup betul kerja sebab takut, ketakutan. So, diorang tak tahu benda gaib. Diorang gaib dari kita. Tapi bukan gaib daripada gaib mengetahui alam para malaikat. Ini kena gap yang kena jaga sikit. Bukannya macam kita bayangkan. Sebab tu bila kita faham kat sini kan, bila kita kata kita suruh jangan bergantung dengan benda-benda pelik ni, sebab Allah Ta'ala yang datang kepada kita penyakit tadi dengan izin Allah Ta'ala, yang akan dihilangkan Allah Ta'ala juga. Tapi pasal kerana diri kita, dia dah ada pergantungan dengan si fulan, tuan ini, pakcik itu, orang sekian, tok guru ini. Last sekali, maka pergantungan kita bukan pada Allah Ta'ala, pergantungan kita kepada manusia yang kita duk admire. Itu menyebabkan tidak dapatlah kita dapat lindungi daripada syaitan. Pasal ikut hadis Nabi SAW, Nabi SAW dibersihkan atau disembuhkan daripada sihir dengan Al-Falaq dan An-Nas sahaja. Yang kita ni jumpa dengan tukang penyembuh ni kan, baca semua surah. Semua surah dia baca. Nabi cerita pada kita sihir kan, bahkan digelar surah Al-Falaq dan An-Nas tu sebagai muawwidhatain. Daripada sihir, gangguan syaitan dan sebagainya, muawwidah, yang pelindung, benteng. Tapi tak nak dibuat, kenapa tak tahu, Allah alam. Saya tak faham kenapa. Ala kuliah tu kita kata janji Allah Ta'ala itu benar. Cuma kita mungkin tak melaksanakan seperti yang dituntut. Permintaan daripada syaitan. Tu Allah Ta'ala nyatakan surah An-Nahl ayat 9. Tidak ada kuasa kat atas dia. So anything happen, Allah Ta'ala yang sepatutnya kita refer. Bukannya kita refer kepada selain Allah Ta'ala untuk mendapat penyelamatan. Kononnya kerana orang A pandai ni, orang ni kasyaf dan sebagainya. Ini sangat sesat. Sangat-sangat sesat. Baik. Seterusnya, hasil tawakal. Yang ketiga. Ketiga hasil tawakal adalah keberanian. Keberanian. Sesiapa yang penuh hati dia dengan tawakal. Siapa yang penuh hati dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, apa benda dia boleh takut sebenarnya? Kau dia tahu memang apa jadi pada dia takkan terlepas. Apa terlepas takkan kena. Dan dia tahu bahawa kalau dia buat apa sekalipun, ikut pada kadar Allah Ta'ala saja yang dia dapat. Kalau dia kena musibah pun, kadar Allah Ta'ala izinkan atau kendaki dia kena. Macam mana yang Nabi SAW sebutkan kepada Ibn Abbas kan, ya ghulam kan, Nabi kata, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahawa seluruh umat ini, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau mereka berhimpun untuk menafatkan kau dengan satu perkara, jadikan kau paling pandai ke, paling rajin ke, paling apa sekalipun, la yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allah lak, mereka takkan boleh menafatkan kau kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan untuk kau. Wa ijtama'u ala yaduruka bi syai'in, kalau mereka berhimpun, seluruh dunia umat ni berhimpun untuk mudaratkan kamu dengan satu perkara kan, la yaduruka, takkan mereka mudaratkan kau illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu yang qad kataballahu alaik, yang Allah telah tuliskan ia ke atas engkau. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, telah pun diangkat pena dan telah kering akan lembaran. Tak ada lain dah, habis. Maksudnya itu kita kata tak perlu kita bimbang dan takut, pasal orang tahu, dia tahu macam mana kalau anda kata Allah Ta'ala nak kepada dia kemudaratan, dia akan kena. Dia tak boleh buat apa pun. Tapi dia berjalan dengan cara hidup untuk keselamatan. Dia pakai kasut, betul kan, pakai kasut, contoh macam pergi construction, pergi tempat, pakai topi keselamatan, pakai vest, pakai kasut, safety boot. Itu semua tadi precautions kita ambil. Kerana dekat situ adanya keimanan kita dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Kita ambil usaha, tapi dalam masa yang sama kita redha dengan keputusan. Itu sebab kenapa macam sekarang ni kan, bila PKP jadi memang kita nakkan rezeki, tapi kita ambil asbab. Yang tunggu je bila nak sampai duit, tak boleh fikir macam tu. Ini salah Kerana ini dahulunya penghulu orang yang bertawakal, penghulu orang yang berani. Dalam sahihan dalam Bukhari Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi SAW ahsanan nas, dahulu Nabi SAW adalah manusia paling cantik, wa asja'an nas, dan manusia paling berani. Walaqad fazi'a ahlul madinati, telah terkejut penduduk Madinah. Satu hari penduduk Madinah terkejut dengar suara sebagainya kan. Fa kharaju nahwa sauti, mereka keluar ke arah satu suara dengan jeritan dan sebagainya. Diorang pun terkejut, diorang pun keluar. Fastaqbalahumun Nabi, tapi ketika mereka datang tu, Nabi datang menghadap ke arah mereka, daripada arah suara mereka dengar tu. Nabi sallallahu waqad stabra'a al-khabar, Nabi itu telah cek apakah khabar yang berlaku. Wa huwa ala farasin li Abi Talhata urjin,
Dan dia baginda ketika tu di atas kuda Abu Talha dalam keadaan tanpa berpelana. Pada tengkuk baginda ketika tu terhunus akan pedang. Baginda bawa pedang, ikat. Okey. Wa huwa yaqul. Nabi kata apa? Lam tura'u, jangan bimbang. Jangan bimbang. Maksud dia, Nabi depan sekali. Kita kalau dengar, lari kan. Nabi SAW lari. Dia mula-mula sampai ke tempat tu. Orang ramai datang baru macam, nak keluar ke tak nak? Nak keluar ke? Tak nak. Nabi dah keluar dulu. Sampai ke tempat berkenaan, cek apa berlaku, kena patah balik. Bila patah balik tu, baru orang ramai datang, dengar ke arah suara tadi, tengok Nabi dah datang balik. Nabi kata tak ada masalah, jangan bimbang. Lam tura'u, Nabi kata. Jangan takut. Nama Nabi SAW baginda yang keluar ke arah suara tersebut dengan tanpa tertangguh-tangguh. Kita ni dengar menyilai orang tak keluar dah lah. Ini masalah kita. Kita ni bila dengar benda-benda bunyi pelik tak ada pergi cek. Yang pergi tunggu buat apa kan, duduk diam tunggu. Apa tu kan? Apa tu bila nak tahunya? Sebab tu kita tawakal kerana kita tak kisah berkenaan apa yang jadi. Kita tahu Allah Ta'ala dah tentu kita. Kalau kadang-kadang kita duduk rumah pun, bahaya tu datang, dia masuk ke dalam. Untuk kita duduk diam, ketakutan, itu bukan kerja kita. Kita takut Allah Ta'ala. Kalau kita nampak benda tu datang, macam ular datang, kita lari tak apa. Atau harimau datang, kita lari tak apa. Tapi pergi tengok, tidak mencari punca, itu salah. Masa nanti akan rumus tu berterusan. Orang ni kata A, orang ni kata B. Macam saya pernah cerita tu kot. Dekat ni. Saya pernah dekat Perak, dekat Pahang. Waktu duduk dekat sekolah Madrasah Darul Hijrah. Ni madrasah kepada Abu Syafiq punya bapa. Abu Syafiq yang Ahbash tu. Abang dia Al-Bakani tu kan. Pekan tu. Dia actually dia orang punya family tu ada sekolah. Sekolah tu saya pernah masuk tahun 96, 97 itu. Saya masuk setahun. Tapi ketika belajar duduk kat sekolah tu kan, belakang sekolah tu ada pakcik beli anjing. Poknik. Orang panggil poknik tu beli anjing sebab apa? Dia pergi masuk hutan, anjing tu follow dia supaya pertahankan dia. Bila pernah jadi kes datang beruang, anjing tu lawan dia lari patah balik. So nak jadi cerita, kita panggil apa? Belakang asrama tu anjing poknik lah. Poknik tu lari anjing. Jadi saya pernah sekali saya dengar bunyi tengah malam. Bunyi gitu kan. Tapi budak-budak yang lama cerita dengan saya kata bunyi apa tu? Dia kata anjing poknik, dia kata. Anjing tengah malam bunyi gitu. Gitu. Dekat Sudan atau Yaman saya dengar sekali. Bunyi yang sama. Lepas tu pernah bila saya dah balik Malaysia, kan? Saya balik Malaysia, saya tak jadi ahbash sebab memang bapak dulu ada sekolah. Saya masuk situ ingat nak belajar dekat nak belajar dekat Mesir, tak jadi. Bila saya pergi ke Sudan kan. Jadi ketika tu kisah tu berlaku lah. Yang ceritakan kisah bunyi. Waktu tu saya tinggal dekat Kota Damansara. Lepas tu kan pukul 3 pagi. Hari Jumaat 3 pagi ada bunyi tau. Bunyi 3 pagi. Jadi bukan malam Jumaat. Jumaat malam Sabtu. Pasal rumah saya tinggal tu kan, Seksi 10 tu. Kondo di Rozelle tu saya punya apartment tu menghadap ke jalan besar. So saya dengar bunyi pukul 3 pagi. Lepas tu saya teringat pasal saya pernah dengar bunyi ni dulu. Waktu dekat sekolah tu, dekat Sudan ataupun dekat Yaman saya dengar sekali. So bunyi tengah malam. Sebab anjing sebenarnya kalau beranak bunyi macam tu. Dia bunyi tengah malam kan. Jadi saya kata kalau dia bunyi lagi saya keluar. Itu memang ini bukan saya belagak, tapi sini saya nak keluar lah kalau anda kata nak tengok benda tu jadi, tapi dia senyap. Cuma benda tu actually bunyi anjing beranak. Lepas tu kawan saya bila saya cerita dekat office, ada seorang kawan dulu, dia kata bapak saudara dia suka masuk hutan. Dia kata bila kes orang kata dekat dalam hutan bunyi perempuan menangis tu musang beranak. Bunyi perempuan menangis. Kata bunyi gitu kan. So jadi kan, jadi kalau kita nak faham kan, benda tersebut sebenarnya kalau kita cek balik, hilanglah khurafat dan dongeng tu. Tapi kerana semua pun takut,
Tak pergi check kan. Last sekali semua. Hantu lah, setan lah, apalah kan. Hello. Sorry. Kurang jelas Sorry. Okay kot. Entah apa jadi tu. Bunyi anjing beranak. Suara dia macam gitu. Pasal kebetulan tepi jalan raya besar dekat Kondir Rozal tu, kawasan depan tu memang anjing malam-malam lintas. So anjing duduk lepak-lepak kat longkang tu biasalah bunyi kan, dia beranak. Itu kisah dia. Kalau musang beranak dalam hutan, sebenarnya bila dengar perempuan menyilai tu, menangis tu, sebenarnya bunyi musang beranak. Ni orang masuk hutan cerita balik. Saya gelak lah. Tapi orang kita biasa lari. Dia lari awal, lari bila dengar bunyi lari. Dia tak tahu cerita apa benda. Itu kisah benar lah. Kita tak nafikan makhluk halus tu ada. Tapi bukan kerja kita untuk takut dengan dia. Nak takut macam mana? Dia makan pun, dia makan kan. Sisa makanan kita. Bila kita buang makanan, tulang kita buang, itu makanan bagi jin. Bahkan kalau kita lepaskan seekor ayam, suruh jin tangkap sembelih sendiri. Mana dapat? Dia minta kita telur rebus lah. Dia minta kita pulut lah, kuning lah. Dia minta macam-macam. Tapi soalan, saya tanya. Kalau kita bagi seguni, tepung beras pulut tu kan, bagi seguni, letak tepi pokok tempat yang kata penunggu tu nak minta. Dia tak boleh masak pun. Dia telur sebiji pun sebenarnya dia tak boleh rebus. Dia nak buat apa kat kita? So sebab tu kita lupa Allah Ta'ala lebih berkuasa kat atas kita banding benda tu. Kenapa takut benda tu? Tak takut Allah Ta'ala. Faham tak? Ini masalah dia. Sebab tu Nabi SAW kan, Ibn Abbas kata apa? Dia kata wajadnahu bahra. Kami dapati Nabi SAW ketika tu sangat bila Nabi buat macam tu kan, nampak sangat besar hebatnya Nabi SAW. Kan? Dalam kitab Zuhud oleh Hanad As-Sirri, bahawa Syakik bin Salamah Abu Wa'il berkata, kami keluar pada satu malam yang dalam keadaan ketakutan, kami lintas dengan satu rumpun pokok. Ini cerita dalam kitab Zuhud Hanad As-Sirri Hanad As-Sirri Ibn Sirri, dia cerita berkenaan dengan tajuk Syakik bin Salamah. Dia keluar pada satu malam, dia yang gelap lah, malam yang menakutkan. Kami melintas dengan pokok yang sangat danting akar berpintal-pintal. Lalu didapati dekat situ ada seorang lelaki tidur yang diikat kuda dia dekat pokok tersebut. Okey. Jadi kuda tu duduk tepi kepala dia, dekat dengan kepala dia. Kami pun kejut lelaki tu. Jadi yang orang-orang yang lintas ni kata, engkau tidur di tempat macam ni kan? Tempat ni kan, kalau orang kita kan, tempat ni keras. Tempat ni keras. Tempat keras. Memanglah keras, batu. Saya pernah sekali kan, kat Yaman ada sekali kes. Abang ni dia ada sikit kepercayaan lah. Saya rasa dia meninggal ke dia hidup lagi, wallahualam. Tapi waktu dia tinggal kan, dia datang rumah persatuan, kita orang bagi tinggal rumah persatuan tu. Waktu rumah persatuan, memang rumah tu dia punya batu tau, batu. Dinding ni batu. Bukan rumah kaya, rumah miskin, tapi batu. Lepas tu bila dia datang rumah tu, duduk kan, dia kata rumah ni keras. Saya kata betul lah keras bang, batu. Kalau dia kata daripada kapas lembut lah, daripada batu keras lah. Dia jeli, ada orang kita dia rasa, aku rasa keras. Tu tak kerja lain, tak ada kerja lain Jadi kisah ni, dalam kisah Zuhud ni, diorang lintas satu pokok malam yang menakutkan, lintas satu pokok besar, tapi pokok tu ada seorang lelaki tidur, ikat kuda dekat tepi pokok, lepas tidur. Jadi orang kejutkan dia, kau tidur kat tempat macam ni? Lelaki tu kata apa? Kau tidur macam ni? Lelaki tu angkat kepala dia kata apa? Lelaki yang tidur tu kata, inni astahi min dhil arshi ayya'lama anni akhafu syai'an dunah. Sungguh aku rasa malu daripada memiliki arash, itu Allah SWT, bahawa dia tahu aku takut sesuatu selain daripada dia. Dia tidur macam tu tempat berkenaan sebab dia bimbang perbuatan dia tadi, seolah-olah dia takut benda ni, tapi tak pernah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu. Dia malu nak tidur kat tempat lain. So dia sambung tidur balik. Orang lain duduk sibuk kata menakutkan, dia kata aku bimbang nanti Allah Ta'ala tahu yang aku ni ada takut benda selain dia. Ini kita kena faham. Kalau takut harimau singa, kita faham. Takut anjing ke dan sebagainya, kita faham.
takut anjing gigit. It's okay. Tapi bila kebimbangan tadi kepada benda yang tak tahu ada ke tidak. Orang kata ada, orang kata tak ada. Awak takut apa? Adalah benda. Apa benda awak takut? Tak tahu. Orang kata. Ini kena jaga sikit tau. So ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan lelaki tadi, dalam buku Az-Zuhud tadi, Hanan Ibn Sirri kata, bahawa dia tidur balik. Dia tak nak perbuatan dia cari tempat selamat tadi kerana takutkan benda lain selain Allah Taala. Dan terutama benda macam ni kita panggil pada takutkan manusia, betul. Bimbangkan benda fizikal, kan benda tajam memotong, kita mengelak, betul. Api membakar, kita lari, betul. Anjing gigit, kita lari, elok, tak ada masalah. Tapi bila takutkan kepada makhluk halus yang konon akan sekian, ni masalah. Ini yang kita kata yang berlaku dalam masyarakat kita, sangat memalukan. Dan kita tak pernah takut Allah Ta'ala punya azab. Tapi kita beria berjaga-jaga. Macam separuh orang lah, takut dengan Dajjal, tapi tak takut dengan Allah Ta'ala. Dan tak takut dengan Allah Ta'ala. Sibuk berkonspirasi, tapi tak pernah pun jaga lisan daripada mencerca orang Islam. Saya nak ingatkan sikit. Bila baru ni kan terdedah berkenaan dengan tajuk kemudian konspirasi ni, dan mereka dah bergerak lama mencaci, mencerca ulama', mengutuk kan asatizah sunnah dan sebagainya. Kata orang ramai bodoh kerana ikut lembu, kata orang lembu. Ketika waktu tu tak ada pula kawan-kawan kita sebahagian tolong pertahankan asatizah untuk diamkan kumpulan konspirasi ni. Tapi bila kita balas balik, asatizah balas balik kepada mereka, terangkan kesesatan mereka, tiba-tiba banyak jadi PBB, United Nations, saya berkecuali. Kenapa ketika diorang kutuk kamu tak bercakap macam tu? Kenapa tak suruh dan diam? Kenapa bila dijawab balik, kita beria pertahankan ini saudara kita, meninggalkan berdebat adalah baik? Boleh ni tak sikit kan? Ini perangai tak patut berlaku lah. Kita sekarang ni dalam Islam berlaku adil dan sama. Duk main-main takut ni, orang ni cerita time kutuk ulama' kata dia ni kerja dengan makan gaji. Saya pernah kenal sekali. Saya tegur salah seorang tu, saya kata entah ni memang penganut teori konspirasi ke ataupun balaci je, ataupun ikut-ikutan saja. Dia kata saya tanya ustaz dulu, ustaz solat ketika dekat tempat tu, tak sebut nama ustaz solat rapat soft tu, kenapa? Pasal ustaz dia bayar gaji ke? Dia kata macam tu kat saya. Saya kata saya solat macam tu dekat tempat benda berkenaan kan, pasal memang saya solat macam tu sebab siapa duduk dekat saya tak akan lari. Tapi bila kalau dia kata dah orang berjarak, kita tak paksa orang ikut kita. Kedua, kalau saya tak setuju kerajaan pun, saya tak jadi penyebar fitnah. Tak ada jadikan media sosial ni tempat kita mengutuk kerajaan, kata orang yang ikut Dajjal dan sebagainya. Saya tak mana buat macam tu pun. Walaupun saya boleh kata orang yang buat konspirasi ni ikut Dajjal. Dia ajak orang untuk kucak-kacir supaya semua orang, macam semalam dalam berita malam kan, berita tunjukkan dekat mana banyak negara berlaku tunjuk perasaan. Orang rakyat tak tahan kena PKP, tak tahan kena lockdown, so diorang semua buat tunjuk perasaan. India pun jadi, last kali benda tu tersebar. Dia orang kadang macam ni, dia suka untuk mengapikan masyarakat supaya jadi kucak-kacir. Itu Dajjal betul, tapi kita pernah cakap pun dia dengan Dajjal. Jadi saya nasihatkan pada kawan-kawan yang awak tak pernah terlibat ketika mula-mula, jangan terlibat sekarang. Jangan sibuk nak jadi PBB, kerana saya bersekutu. Saya tembak awak dulu nanti. Jaga sikit. Ni jaga-jaga sikit. Saya geram juga kan. Ni gatal miang panggil. Kalau anda kata awak diam ketika mana dia orang bercakap, awak diam sekarang. Ketika kami bercakap, awak diam juga. Jangan ketika kami bercakap, awak pula bercakap. Oh janganlah macam ni ustaz. Dia pun orang kita. Dia kawan baik kita. Apa hal? Kan? Kita tak pernah takut rezeki kita. Rezeki kita daripada Allah Ta'ala. Orang macam ni tak patut dia tak dibiarkan menyimpangkan akan dalil daripada tempat dia. Okay. So jadi banyak tu. Okay. Kemudian seterusnya, di antara hasil yang keempat, di antara hasil yang patut diperolehi dengan tawakal adalah rezeki. Rezeki. Dalam Sunan Tirmidzi dari Ibnu Majah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum kuntum tatawakkaluna Allah, law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Lafaz lain sikit yang saya hafal,
law annakum tatawakkalun haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqat tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Dia ada lafaz sikit. Okay. Kalau kalian, dikatakan hadis ni, Nabi kata kalaulah kalian bertawakal, itu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, dengan sebenar-benar penyerahan, la ruziktum atau la razaqakum, nescaya Allah akan rezekikan kamu kama yurzaqut tayr, macam ni diberi rezeki akan burung. Okay, burung, ni cerita burung orang tak perasan. Burung ni kalau actually dia makan hari ni, besok pun dia pun ada lagi. Kalau ikutkan ulat, kalau kita dah makan pergi keluar-keluar, kan burung kan makan ulat kadang. Dia pergi hari ni ada, besok dia keluar ada, lusa dia keluar pun ada, tak pernah habis. Perasan tak pernah habis. Maksudnya kalau dia kata dia pergi hari ni ada, bila keluar esok pun ada, lusa pun ada. Kalau kita pergi tempat yang sama, macam kita contoh macam kes kita tangkap ikan. Satu kolam, kita ada satu kolam, kita tangkap ikan. Hari ni dapat seekor, 2 ekor, 3 ekor, lama-lama pupus lah. Ikan yang ada tu akan pupus lah kalau kita buat tiap-tiap hari. Tapi burung kan cik makan tiap-tiap hari. Terbang tiap-tiap hari keluar daripada sarang dia. Tapi perasan tak? Dia keluar daripada sarang dia, khimas. Kosong, tembuluk. Tembuluk kosong. Wataruhu bitana, dan dia pulang dalam keadaan penuh. Tembuluk dia penuh. Ini kita kata janji yang diberikan Nabi SAW. Kalau tawakal kita benar, dan Allah Ta'ala beri rezeki pada kita macam beri rezeki pada burung. Yang mana dia tak perlu bimbangkan tentang rezeki dia, pasti ada. Sebab tu kita kata nak keberanian yang ada pada seorang yang bertawakal tu berpunca dari kefahaman tadi lah. Kalau dia kata dia tahu rezeki dia bukan daripada siapa kecuali daripada Allah Ta'ala, maka dia berserah diri dia cakap kebenaran, dia cakap benda yang betul dan benar, dia sokong akan kebaikan, dia benci akan kemungkaran, dan dia takkan menipu di atas apa keadaan sekalipun hanya untuk meredakan sesiapa pun. Jadi kalau anda kata ini sikap yang dia pegang, dia tak bimbang, dia akan beranilah sebab dia tahu rezeki daripada Allah Ta'ala, bukan daripada siapa. Ini sekarang ini, jadi kadang-kadang benda macam ni kita dapat lihat banyak orang kadang tidak amanah, khianat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana takut rezeki hilang. Ahli politik dan antara paling kuat sekali lah, kan? Sentiasa pusing ahli politik. Bagi saya itulah teori dia cakap kan, ahli politik masalah sikit. Bagi saya sangat dahsyat. Pasal sentiasa pun cakap belit-belit hanya untuk kekalkan kuasa. Ini adalah bahaya. So, jadi secara asalnya kalau kita nak faham, rezeki kita tu bukan orang A pegang, bukan B pegang, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita keluar. Tapi dalam hadis ni ada arahan untuk keluar. Keluar mencari itu mesti. Jangan kita duduk rumah je tunggu kan. Macam kita nak makan lah, kita lapar, dan pergilah masak nasi tu, jangan tengok je kan. Tong beras tu tengok, tong beras pandang. Lepas tengok telur dalam peti ais pandang. Memang tak kenyang lah kamu. Nak kenyang pergi masak lah. Cuba masak, mungkin tak berjaya. Dulu kita masak-masak, cicak terjun dalam kita punya periuk nasi. Tengok dia dekat ni, dekat dalam ni. Saya teringat lah waktu dulu kan, waktu zaman saya kecil. Kakak-kakak saya dulu rajin pergi juara tom yam dekat Taman Permata. Naik teksi pergi sana, beli mi lakna lah, nasi paprik lah, apa sebagainya kan. Lepas tu sekali tu blackout, dia pergi dah beli. Lepas tu kemudian ketika tu almarhumah mak saya kan, kesian. dia dengan gelap-gelap tu dia makan-makan kan, tiba-tiba dia rasa macam dia nampak dekat atas dia ambil pegang cicak mati dalam mi dia. Semenjak tu tak makan dah lah juara tom yam tu, tapi dia angkat tangan dia pegang itu apa ni. Dan suluh-suluh nampak cicak. Okay, nak faham, bila kita dah buat usaha, effort, kita nak buat effort, beli makanan ke benda sekian, masak dah masak, tapi kalau nak berjaya makan ke tidak, belum tentu lagi berjaya. Itu terpulang kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada keyakinan yang kita akan dapat, kita yakin akan dapat, kalau tak bagi juga. Tapi kita buat effort kita mendapat pahala. Setiap langkah kita, pergerakan kita, letih kita, peluh kita menitis untuk mendapatkan hasil, ia adalah benda yang Allah Ta'ala akan berikan ganjaran. Tak ada benda kita rugi. Pasal rezeki kita tak pernah kurang dengan apa keadaan sekalipun. Ya, baik. Dengan sebab itu perbuatan tawakal akan mendatangkan rezeki, jaminan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah tawakal ni adalah dalil ataupun bukti tentang kebenaran iman. Allah Ta'ala firman dalam Quran dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya senya orang beriman. Innama ni ayat khas. Dalam bahasa Arab maksudnya dia only. Jadi orang kata hanyalah, macam saya kata innama fil baiti zaidun. Hanya dalam rumah tu ada Zaid je. Hanya dalam rumah tu ada Zaid. So nobody else with him. Bila kita kata innama. So bila kita kata innama ni hanyalah orang-orang beriman itu. Siapa? Alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang bila disebut Allah Taala gemetar hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila mereka dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, bukti-bukti Allah sampai kepada mereka, tambah dia iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka juga ke atas Tuhan mereka bertawakal. Maksudnya itu antara tanda awal berkenaan dengan orang tu benar iman dia. So dengan sebab itu kalau kita tak bertawakal kepada Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan sebenarnya, nescaya kita bimbang iman kita bukan iman yang betul. Tak sampai piawaian yang tetap. Bab benda lain kita dah ada piawaian, ada guideline, nak kena macam ni. Kalau makan nak kena sedap macam ni. Itu semua tu kita akan ada letakkan kualiti kita. Tapi kualiti iman kita, antara kualiti iman tadi mesti berlaku dengan adanya tawakal. Dan Quran Karim ada 7 tempat yang kita sebut pada kali pertama kelas kita. Itu tentang tawakal ni saya sebutkan. Yang Allah nyatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ke atas Allah Taala hendaklah bertawakal orang beriman. Disebut dalam Quran sebanyak 7 kali. Siapa nak tahu buka balik yang tu. Okey. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, dia kata tawakkal adalah at-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah adalah himpunan bagi keimanan. Bertawakal, berserah diri kepada Allah adalah himpunan bagi iman. Mana kita percaya dengan dia, kita tahu dia yang mengawal segala-galanya, dan kita serah diri pada dia lah. Kenapa nak serah diri pada yang lain? Lepaskan diri kita ni kepada dia. Harap hanya pada dia. Tak ada kita susah sekarang kan. Tak ada rezeki. Angkatlah tangan kepada Allah Ta'ala. Mintalah kepada dia. Allah Ta'ala yang mengetahui akan keperluan kita. Dan kita redha dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan lepas kita doa, minta. Lepas kita buat usaha, effort kan. Nak jual kat benda, ikan bilis ke. Macam ustaz kita pun. Kadang-kadang orang kata macam sikit. Ustaz pun ada ketika sekarang buat jual ikan bilis. Yang jual macam-macam benda kan. Yang jual apa makanan sebagainya. Dan semua benda ni kita tahu bahawa ustaz tadi kan kalau ikutkan banyak benda lain lagi dia boleh buat. Tapi kat sini tu ambil kepada asbab. Asbab dia ambil, niaga. Jual benda-benda online sebagainya. Buat penghantaran. So Allah Ta'ala berkati asatizah kita yang mencari rezeki dengan cara perniagaan. Amin. Ya. So, jadi maksud dia kena ada sikap tadi. Tapi kita faham lah dia adalah penyerahan yang benar. Kita cari rezeki dengan jalan yang betul. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata at-tawakkulu nisfuddin. Bertawakal atau berserah diri kepada Allah itu adalah separuh agama. Wa nisfus sani, separuh yang kedua adalah al-inabah, kembali kepada Allah Taala. Tawakal adalah separuh agama. Separuh lagi adalah inabah, kembali kepada Allah, pengembalian. Fa inaddin, kerana agama ni isti'anatun wa ibadah. Kerana agama ni sebenarnya adalah minta bantuan dan juga pengabdian diri. Kan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan? Dalam surah Fatihah ada 2 sujud lah. Kena ada isti'anah, kena ada ibadah. Fatawakkulu li huwal isti'anah. Bertawakal ni, berserah diri ni adalah isti'anah, mendapatkan pertolongan. Wal inabatu wal ibadah, dan pengembalian diri kepada Allah Taala itulah ibadat. Itu yang kena jaga Baik. Kemudian antara hasil yang patut diperolehi oleh seorang apabila dia bertawakal adalah pencukupan, perlindungan dan juga penjagaan. Pencukupan, perlindungan dan juga penjagaan. Allah Ta'ala firman dalam Quran surah An-Nisa ayat 81, Allah Ta'ala nyatakan wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah engkau kepada Allah, dan mari Allah Ta'ala sebagai tempat bertawakal. Allah Ta'ala nyatakan surah Talaq ayat ketiga, wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Maka siapa bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka ia madai baginya, is enough kan. Dia cukupkan, Allah akan cukupkan. Dan surah Al-Anfal ayat 49 Allah Ta'ala nyatakan wa may tawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Maka siapa bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. So siapa nak bertawakal pada yang maha berkuasa lah. Nak tawakal pada, berserah diri kepada yang tak berupaya. Kenapa? Bertawakal kepada Allah Ta'ala yang berkuasa untuk segala-galanya. Dan tawakal kita tawakal oleh Ibn Abi Dunya. Dia kata apa daripada Aun bin Abdullah, beliau berkata sedang mana seorang lelaki di dalam kebun di Mesir,
Okay? Ketika mana berlakunya fitnah Ibn Zubair. Kan ketika berlaku Ibn Zubair, Allah bin Zubair radhiyallahu anhu, kan ketika zaman naiknya anak kepada Muawiyah, Yazid. Yang ketika itu berlaku ada pertelingkahan. Dan ketika itu dibunuh Abdullah bin Zubair telah mati dibunuh. Dan Mekah, Kaabah tu roboh 1/4 ketika mana Hajjaj datang kan serang. Jadi ketika tu lelaki ni dekat satu kebun di Mesir, dengar berita yang berlaku dekat Madinah sebagainya, dia dekat Mekah, dia dalam keadaan sugul. Okey. Dan dia ada kayu ketika tu, dia cucuk-cucuk bumi. Dia masuk kan. Tiba-tiba dia angkat kepala dia, dia kata tiba-tiba kat situ ada seorang ni tempat orang yang tuan kebun tadi. Ada kat situ. Lepas tu tuan kebun tanya, dia kata, wahai si fulan, wahai kamu ni, dia kata, kenapa aku lihat engkau dalam keadaan bersedih? Kan, sugul bersedih. Dia kata, kenapa? Jadi ketika tu seolah-olah dia lelaki yang dalam kebun tadi tu, yang tengah rasa kesedihan tadi, dia macam tak nak ceritalah, nak sembunyikan. Dia kata tak ada apa-apa, la syai'. Tuan punya tempat tu kata, adakah kerana dunia? Adakah kau sedih ni kerana dunia? Fa inna dunya kan ardun hadirun. Dia kata kerana dunia ni sebenarnya adalah benda yang barangan yang hadir. Yang mana ia akan dimakan oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Dunia ni semua orang akan dapat. Baik ke jahat, kalau kau sedih kerana kau tak dapat dunia, dunia ni benda yang bukannya sebenarnya sesuatu yang istimewa pun. Sebab baik ke jahat, dunia semua orang akan dapat. Orang baik dapat dunia, orang jahat dapat dunia. Tak ada keistimewaan. Sebab basic dia, kalau dia kata kita terlepas dunia dan kita sengsara kan, tak dapat kebaikan dari Allah Taala, dan kita kena sedih. Tapi problem dia, dunia ni dia kata ardun hadirun. Kan? Tapi wal akhiratu ajalu. Tapi akhirat tu lebih agung. Kan? Ada dia kata dia adalah benar. Kan? Dia adalah tempoh yang benar, yang mana akan menghukum padanya raja yang maha berkuasa, yang akan putuskan keputusan di antara yang benar dan yang batil. Kalau akhirat ni kau bimbangkan, maka kat sana ada Allah Ta'ala. Okay. Lalu bila dengar lelaki tu kata, tuan kebun cakap macam tu, lelaki tu macam rasa takjub lah. Dia kata apa? Aku sedih ni kerana apa yang berlaku padanya umat Islam. Keadaan umat Islam sekarang, aku rasa sedih. Maka lelaki tu kata, sesungguhnya Allah Ta'ala akan selamatkan kau kerana rasa belas kasihan kau pada orang beriman. Dan mintalah, dia kata, mintalah. Siapa yang minta kepada Allah Ta'ala, yang maka Allah Ta'ala tak berikan. Kalau kau rasa betul, kau rasa sedih, dan merayulah pada Allah Ta'ala. Keadaan tadi, soalan kadang-kadang kita berlaku dalam masyarakat kita, apa jadi sekarang? Kita macam dah putus, macam tak ada dah ruang. Dah jadi-jadi, tak ada boleh buat apa dah. Rayulah pada Allah Ta'ala, sebab hati manusia ni, pemimpin kita ke, pemimpin tanah Arab ke, siapa-siapa di kalangan umat manusia ni, untuk hati mereka ni berubah, bekerja untuk Islam dan sebagainya, ini kerja Allah Ta'ala. Yang muqallibal qulub kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. So dia kata minta pada Allah Ta'ala. Siapakah yang minta Allah Ta'ala tak diberikan, dia kata. Okay? Dan seru Allah Ta'ala, doa pada Allah Ta'ala tak disahut. Dan dia tawakal pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tak cukupkan akan keperluan dia. Ataupun orang tu percaya kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tak selamatkan dia. Takkan kot. Sebab itu berlaku bila Musa AS, dia percaya Allah Ta'ala tak selamatkan. Sebab ada para anbiya yang mati. Siapa kata tak ada para nabi yang mati? Nobody can say that, memanglah Musa selamat. Dia nabi. Tak. Kan Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran tentang kisah pembunuhan para anbiya, bukan satu. Surah Yasin tu 3 Rasul. In one row kena bunuh. Musa ketika tu pun sama. Ketika tu boleh dibunuh. Tapi kena percaya Allah Ta'ala kan. Dia kata, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama aku ada Tuhan aku, dia akan selamatkan aku. Dia akan beri hidayah kepadaku. Jadi doa lah dia kata. Jadi dia pun doa. Allahumma sallimni wa sallim minni. Ya Allah, selamatkan diri aku dan selamatkan aku dan selamatkan daripadaku. Jadi maksud dia ketika tu berdoa. Maksud dia diingatkan oleh tuan kebun tersebut. Kalau kita sedihkan dunia ni memang semua orang dapat. Tak ada di situ nilaian sebenar, bukannya tempat ukuran. Kalau awak terlepas dunia, awak tak pernah habis segala-galanya. Terlepas dunia, jangan bimbang, ada lagi banyak. Something always come, akan datang benda lain. Tapi dalam masa yang sama, kalau akhirat kita bimbang, dan Allah Ta'ala ada di sana. Kalau kita keadaan kita sekarang bimbang dengan umat Islam punya keadaan,
Kan kita bimbang. Dan kita kena merayu lah pada Allah Ta'ala. Dan kita buat effort dan sebagainya, memang kita kena minta Allah Ta'ala dulu. Sebab macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Ana da'watu abi Ibrahim. Aku ni doa bapa aku Ibrahim. Mizat penggerak utama, yang permulaan untuk baginda SAW terlantik sebagai utusan Allah Ta'ala, kan, telah ditakdirkan Allah Ta'ala, dan doa Ibrahim di antara penggerak dia. Sebab tu Nabi kata, akulah doa bapa aku Ibrahim. Faham tak? Mana Ibrahim AS, doa, Nabi tu SAW adalah hasil doa Ibrahim. So, jadi kena ada permulaan. Yang paling mula-mula sekali adalah doa. Sebabnya orang menganggap doa ni last sekali, last result. Dah buat kerja tak boleh, baru doa. Salah. Doa tu beriringan dengan perbuatan kita. Sentiasa. Bukan kita tunggu doa lepas dah jadi ke tak jadi baru kita buat. Tak ada. Kita permulaan ketika buat tu dah berdoa serentak. Itu betul. Okay? Kemudian, di antara perkara yang kita dapat bila kita bertawakal kepada Allah Ta'ala adalah mencapai cinta Allah. Kita ni sering banyak orang dakwa cinta Allah Ta'ala. Mengakulah kita ni cinta Allah. Nak bersama Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, kita lupa sebenarnya cinta kita kepada Allah Ta'ala one-sided. Tidak mungkin kadang-kadang memberikan kesan apa-apa. Sebab pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri meletakkan syarat untuk orang cinta kepada dia kena ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam dalam ayat surah Ali Imran ayat 31 kan. Allah nyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan hai Muhammad, kamu semua cintakan Allah, maka ikut aku, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Ini balasan cinta dari Allah Ta'ala, cinta berbalas. Banyak orang cinta dengan orang lain kan, cinta ni, cinta tu, cinta agung ke, cinta apa Presiden UMNO ke. Kan? Siapa ngomong kan. Okey, jadi saya cintalah siapa kamu nak cinta. Tapi cinta terkadang mungkin one-sided. Cinta artis. Nampak artis punya gambar, tengok tangan dia kan. Dengar sini. Itu cinta one-sided, tak guna. Awak kenal orang tak kenal awak. Siapa tak kenal Agung? Semua kita kenal Agung punya muka. Soalannya, Agung kenal awak tak? Okey, sekarang bayangkan sekarang ni kepada sudut Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, Tuhan sekalian alam. Tuhan, raja segala raja. Tak ada siapa yang lebih raja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik sebenar bagi alam ini. Pemilik manusia dan segala bumi dan langit dan segala apa isi kandungannya. Allah Subhanahu Wa Taala kan, apa maksud dia kita kata cinta kerana kita gratitude dengan apa kita dapat. Allah jadikan kita lahir keluarga yang elok, berikan kita kesempurnaan dalam tubuh badan, berikan kita rezeki, berikan kita sekian. Kita gratitude. Tapi soalan sekarang ni, rasa cinta yang kita ada one-sided tadi, sebab benda ni semua orang dapat. Tapi kita nak berbalas. Cinta berbalas ni tadi, dia ada syarat. Mana Allah cinta kita balik. Ini pelik ni. Ini kepelikan yang berlaku. Sekarang ni pada ayat 31 surah Ali Imran, dah tak sebutkan syarat dia adalah ikut Muhammad. Baru dah dapat cinta tersebut. Dan dalam ayat Ali Imran 159, mana manusia ni kalau nak dapat cinta Allah Ta'ala, dia patut bertawakal. Dia kena jadi seorang yang kuat bertawakal kepada Allah Ta'ala, serah diri kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah nyatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah Ta'ala cintakan orang-orang yang bertawakal. Maksudnya siapa serah diri kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan sayang dia. Ini benda yang rumit. Kan, nampak simple tapi rumit. Sebab kita kadang kita banyak cari benda-benda hasil duniawi. Kita lupa berkenaan dengan kalau Allah Ta'ala cinta kita, semua benda dunia dan akhirat kita akan dapat. Tapi penuhi dahulu akan tuntutan. Bertawakal bersama Allah Ta'ala, jangan takut benda ni, takut benda tu, takut sekian. So, kita ni terikat dengan apa benda Allah Ta'ala tentukan, qadar Allah Ta'ala berjalan ke atas kita. Kalau patut qadar tu boleh berubah sekalipun dengan kehendak Allah Ta'ala. Mana patut tak kena, patut sakit, tak sakit. Itu benda tersebut Allah Ta'ala je boleh jadikan. Sebab tu kita jumpa orang sakit, kita doa. Kita tak ada tengok dia, dah takdir. Ada orang yang bongok tu. Dia tengok orang sakit, takdir. Redha je lah. Kan kita suruh doa untuk dia. Kan Nabi ajar untuk doa. Dekat situ yang kita faham bahawa kalau dia berlaku ke atas dia sakit tadi dengan qadar, dan penyembuhan itu datang, penyembuhan itu juga adalah qadar. Cuma asbab bagi qadar itu penyembuhan. Antaranya adalah doa.
Sebab tu macam kita, kalau kita rasakan diri kita ni rasa apa nakkan keperluan, kita kena ada doa kepada Allah Taala. Jadikan kita orang bertawakal, dan kita sibukkan dengan keupayaan diri kita, lupakan tentang Allah Subhanahu Taala punya aturan. Itu yang kena jaga sikit. Okay? Kemudian yang terakhir adalah Allah Ta'ala meninggikan atau membesarkan. Sebenarnya banyak lagi tajuk lain, cuma kita pilih je ni. Okay? Bahawa Allah Ta'ala akan banyakkan akan hasil seseorang itu hasil syurga dia. Syurga manusia ni sebenarnya ikut tingkat dan kadar masing-masing. Kalau manusia dapat masuk syurga paling rendah sekalipun, dia dah bahagia. Tak ada siapa masuk syurga menyesal. Tapi sebelum masuk syurga, kita akan dapat lihat kepelbagaian keadaan darjat manusia dalam syurga. Macam Nabi sebutkan, ada syurga tu satu tingkat tu ada 100 darjat, dan satu darjat ke darjat berikut dia macam bumi ke langit, bumi ke bintang yang tertinggi. Itu tinggi, sangat dahsyat. Tapi kita kata kita macam Nabi sebutkanlah, mana orang yang dapat syurga paling rendah ni, dia akan dapat macam raja paling kaya di dunia 10 kali ganda. Tapi siapa yang di atas dia akan dapat apa yang tak pernah lihat oleh mata, apa tak pernah didengar oleh telinga, dan apa tak akan terlintas pada hati manusia. Itu perbezaan yang diberikan. So antara benda yang membesarkan untuk manusia, kesan ataupun hasil syurganya nanti. Syurga kita bertingkat-tingkat. Syurga bertingkat-tingkat. So kita nakkan yang terbaik. So tapi antara sebab punca mendapat syurga terbaik adalah masalah tawakal. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dan surah Al-Ankabut ayat 58-59. 58-59 Allah Ta'ala nyatakan, walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan persiapkan untuk mereka daripada syurga ni bilik-bilik. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Ni'ma ajrul amilin. Dia adalah sebaik-baik ganjaran orang yang beramal. It's the best ganjaran kerja kita buat. Ganjaran paling besar bukan duit. Ganjaran paling besar bukan pujian orang, bukannya sijil, bukannya medal, bukannya tak. Kan? Tapi yang paling besar adalah ganjaran kerja kita buat adalah syurga Allah Ta'ala. Dan mereka ni adalah alladzina sabaru ala rabbihim. Dan orang ini adalah orang bersabar dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Okay. So jadi maksudnya Allah Ta'ala letakkan dalam keadaan ini, memang kita kata itu adalah ganjaran, antara ganjaran yang diberikan kepada orang yang bertawakal. Okay. Sebab apa? Dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini hadis yang yang tak menggalakkan kita untuk menjampi dan sebagainya. Okay. Dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, uridat alayyal umam, dipamerkan kepadaku seluruh umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait. Aku lihat seorang nabi itu bersama dia ada sekumpulan kecil manusia. Wa nabi ma'ahu rajulun, ar-rajul wa rajulan. Seorang nabi itu dengan seorang lelaki atau dua orang lelaki. Wa nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan nabi itu tak ada siapa bersama-sama dengan dia. Idh rufi ali sawadun azim, tiba-tiba diangkatkan kepadaku, diperlihat kepadaku kumpulan manusia ramai. Fazanantu annahum ummati. Lalu aku sangka kumpulan yang ramai itu umatku. Faqila li, maka dikata kepadaku, hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuhu, ini Musa sallallahu alaihi wasallam dan juga kaumnya. Walakin zuril ufuq, maka tapi hai Muhammad lihatlah pada ufuk, pada horizon. Dia kata pada ufuk akhir. Dia kata lihatlah pada ufuk. Fa nazartu fi sawadun azim, nampak kumpulan yang ramai. Kemudian unzur ila ufuqil ukhra akhir, pandang pada ufuk yang satu lagi. Fa idza sawadun azim, faqila li, maka dua kelompok yang besar tu yang ramai tu, hadhihi ummatuka, ini umat engkau. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Bersama dengan kumpulan yang ramai makhluk umat engkau tu, ada 70,000 manusia akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Jadi Nabi lepas Nabi cerita pada para sahabat, baginda SAW masuk dalam rumah baginda. Lalu orang ramai yang dengar Nabi sebutkan tentang ada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Diorang mula berbincang, siapakah orang-orang ni? Maka sebahagian mereka berkata, ini mungkin orang yang bersahabat dengan Nabi SAW, menemani baginda SAW. Ada kata mungkin orang ni orang yang masuk Islam, lahir dalam Islam, mereka tak sekutukan Allah Ta'ala sedikit pun. Jadi dia sebut macam-macam benda lah.
Kemudian Nabi keluar daripada mereka dan dengar mereka tengah berbalah. Ini bising. Nabi pun kata, "Man ladzi takhuduna fi?" Kau bincang apa ni? Fa akhbaruhu, maka mereka beritahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia tak tahu kan siapakah 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Nabi kata, "Humul ladzina la yastarqun." Mereka orang yang tak minta dijampi. Mereka adalah orang yang tak minta dijampi. Kalau awak suka, satu riwayat datang la yarkun wa la yastarqun, tak menjampi, tak minta dijampi. Kalau awak suka minta menjampi-jampi, minta dijampi oleh orang, bukan maksud awak ahli neraka, tapi awak telah gagal mendapat syurga tanpa hisap. Sebab ini yang Nabi sebutkan sebagai sifat. Saya ingat dulu ada kawan seorang, dia telefon saya, dia tanya, dia kata, apa maksud hadis ni? Saya kata lah macam tu. Tapi kan yang ni pun yang buat ni ustaz-ustaz kita. Saya kata, walau ustaz-ustaz buat. Sebab tajuk dia adalah masalah, ini syurga yang special bagi orang yang tanpa hisap, tanpa azab. Yang lain boleh pergi masuk syurga dengan hisap tapi tanpa azab. Ada kena hisap tapi tak ada kena azab. Sebab syurga ni dimasuki dengan kategori. Ada kategori masuk, yang first kategori ni adalah syurga dia tanpa hisap, tanpa azab. Terus sampai. Sebab sebaik Nabi sujud di bawah arash, Nabi dikatakan suruh angkat kepala, minta apa nak minta. Nabi kata, ummati, ya Rab, ummati. Ummati. So, lepas tu Allah Ta'ala kata, masukkanlah kepada dalam syurga tu umatmu yang tiada hisap, tiada azab ke atas mereka. So Nabi bawa first group. Yang lain kena hisap, kena azab. Ini kumpulan yang special. So basic dia kumpulan special, dia kena ada karakter yang istimewa. Antara istimewa mereka adalah mereka tak minta dijampi. Mereka tak minta dijampi. Kalau kita nak sangatkan apa penyembuhan Quran sebagainya, baca sendiri je. Yang sibuk jumpa orang ustaz, beratur depan rumah nak minta supaya diberikan apa ustaz tu jampi. Tak payah. Ini benda kena jaga. Sepatutnya kita nak syurga tanpa hisap. If you ever kata saya tak kisah, saya nak berjampi dan tak kisah syurga dengan hisap ke, dengan azab ke, janji apa tak kisah. Itu terpulang pada awak lah. Pasal Nabi beri pada dalam hadis ni satu karakter yang tidak ada pada yang lain. Ini special. Pertama, sifat mereka adalah humul ladina la yastarqun. Mereka adalah kumpulan yang tak minta dijampi. Wala yaktawun, mereka tidak gunakan kai, tak gunakan besi panas, letak kat sendi. Dia actually benda ni memang kalau siapa pergi Afrika ke, dia akan nampak tau, dekat kawasan sini, sendi-sendi ni, dia orang akan letakkan besi panas belakang badan, ada tempat-tempat dia. Yang mana kalau buat macam tu nanti seolah-olah, pasal dia kan, kita punya tempat simpanan antibody kita dekat sendi-sendi kita. Kan? Jadi bila dia letak macam tu, kebarangkalian dibuka akan ruang bagi antibody kita dibebaskan dengan banyak. Itu memang Nabi sendiri kata ada penyembuhan, tapi aku larang umatku daripada perbuatan itu. So orang yang gunakan besi panas macam itu pun sama, Nabi kata tidak mereka gunakan besi panas untuk berubat, besi panas untuk apa buka luka kan badan. Ini yang Nabi kata ini bukan, tak boleh maksud dia bukan tak boleh, maksud dia orang ni tidak akan dapat syurga tanpa hisap lah, tanpa azab. Wala yatatayyarun, wala tahu mereka tidak yatatayyarun, tidak mereka tatayur. Tak ada macam nampak petanda sekian, ni sekian, nampak sekian. Macam nampak petanda ini Obama naik tiba-tiba, inilah yang akan jatuh robohkan Kaabah. Inilah tentera Abrahah lah. Tentera apa Obama ni akan jatuhkan Kaabah. Inilah apa lelaki kengkang yang Nabi sebutkan. Tengok tak kengkang pun. Ini kelakar lah. Buat ceramah, kita tanda kiamat yang telah dekat, akan datang tentera yang tenggelamkan di depan Kaabah. Ni awak sejak bila je tukang telik? Sejak bila awak je tukang telik? Ini bahaya yang berlaku. Sebab kerja kita bukan nak nampak petanda sekian. Kan? Benda tadi bukan kerja kita. Kerja kita adalah beramal bagi diri kita, bukan sibuk meneka-neka apa yang akan jadi esok, apa akan jadi lusa dan sebagainya. Dan sikap mereka yang terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, pada Tuhan mereka bertawakal. Mereka bertawakal pada Tuhan mereka. Ini yang kita kata sifat yang menjadikan mereka dapat syurga tanpa hisap, tanpa azab. Kebahagiaan manakah yang patut kita fikirkan? Kan kalau kita fahamkan kebahagiaan mana yang patut kita kejar? Yang banyak pilihan. Seorang tu dibagi awak harta, awak dibagikan rupa yang tampan, awak dibagikan kekuatan tubuh badan, awak dibagikan kenikmatan duniawi yang banyak, awak dibagikan sekian, tapi satu dalam banyak-banyak yang dapat satu yang beza dia adalah masuk syurga tanpa hisap, tanpa adab. Kita tak tahu macam mana dia ada mahsyar nanti. Berapa lama kita kena berdiri, berapa lama kita akan tunggu di sirat,
Melintas sirat adakah kita lepas ataupun tidak? Kontoroh lagi, ada tempat pula untuk kita berhujah sama orang yang beriman sebelum masuk ke dalam syurga. Banyak kepayahan yang ada di kiamat nanti. Jadi sanggup tak kita untuk melalui benda tadi? Kita apa capability kita yang kita ada sekarang? Betul lah kita memang kita boleh jalan lari-lari taman, laju-laju sebagainya. Apa yang skipping pun tali pun ada, yang bumping buat plank. Benda tu tak boleh menyelamat kita hari kiamat nanti. Sekarang ni kita ada tawaran kita untuk dapat yang tu. Kita boleh buat aktiviti harian kita macam biasa, tapi tambah dengan satu benda. Tawakal Allah Ta'ala yang sebenar-benar tawakal, maka kita akan boleh melayakkan diri kita mendapat akan syurga tanpa hisap, tanpa adab. Tanpa hisap, tanpa adab. Betapa besarnya keadaan Allah Ta'ala berikan kelapangan kat situ. Jadi, dan tawakal ni sebenarnya, kita kena remind balik, tidak berlaku kecuali kepada Allah Ta'ala sahaja. Perlu diperingatkan bahawa kalaulah tidak, kalau kita ayat keluar, ayat kita kata kalau tak kerana si fulan, kau tak kerana presiden ni, kau tak ada kerana ni, kau tak ada kerana agung, kau tak ada kerana ustaz dan sekian, ini adalah tidak harus. Kerana bertawakal Allah Ta'ala, ataupun orang kata aku tawakal pada Allah Ta'ala dan kemudian kepada engkau. Ini lebih teruk lagi kalau orang kata aku bertawakal pada engkau dan kepada Allah Ta'ala, lagi teruk. Kerana Allah Ta'ala kan pernah kata pada Nabi, wa ma anta alaihim biwakil, engkau hai Muhammad tak pernah ke atas mereka menjadi wakil. Mungkin tempat sandaran, tak pernah. Allah tak pernah jadikan. Kalau Nabi bukan tempat sandaran kita untuk menjadi tempat bergantungan, maka macam mana mungkin yang lain? Antara benda Allah Ta'ala nyatakan, apa antara arahan Allah Ta'ala beri pada kita, Allah tattakhidhu min duni wakila. Yang kamu ambil selain daripada aku sebarang wakil. Dan Allah Ta'ala nyatakan, dan ayat kita kata 7 kali terulang dalam Quran, apa yang kita sebutkan tadi, kita kata bahawa berulang berkali-kali dalam Quran berkenaan dengan wa 'alallahi falyatawakkalil, 7 tempat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kata Allah Ta'ala hendak bertawakal orang yang beriman. Jadi kita kena kena faham betul-betul pergantungan kita kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan dengan selain Allah Ta'ala pada apa yang mampu atasnya, tak ada masalah lah. Tapi kalbu kita kena pandang. Bila kita dapat apa benda anugerah orang bagi apa, jangan pandang dia, pandanglah yang berikan kepada kita, iaitu Allah Ta'ala, yang gerakkan hati dia tolong kita, Allah Ta'ala, yang menjadikan dia nak dengar cakap kita, Allah Ta'ala. Bukannya kerana A, kerana B, kerana saya belajar ilmu tarik, law of attraction. Kan orang kita kadang-kadang suka pelik-pelik ni kan. Kaedah baru, cara hipnotis lah. Kalau kita jual barang mesti berjaya. Tak. Kan kalau Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala tarik. Bukan kerja kita untuk menyusun benda-benda tadi. Kita patut faham bahawa kalau Allah Ta'ala sayang kita, madailah. Tak perlulah siapa-siapa pun tak sayang kita. Itu lebih penting yang patut kita jadikan sebagai sandaran hidup kita. Baik. Wallahu a'lam. Okey. Okey, benda ni banyak benda pelik orang tanya ni. Apa tajuk orang tanya? Jap. Okey, tengok balik. Okay. Allah jadikan khair. Ustaz, saya dapat tawaran senior network engineer. Masalahnya customer saya akan bertanggungjawab tu ada JTI, Japan Tobacco Industry, yang mana produk dia memang rokok. Okey. Syarikat saya assign engineer berdasar pada account. Okey. Syarikat saya JTI. Adakah haram saya terima jawatan tersebut? Okey. Benda ni sebaiknya elakkan keterlibatan kita dalam proses kita menjadi contoh macam kadang-kadang Telekom Malaysia pun, kalau orang kerja kat Telekom Malaysia kan, diorang ambil service internet provider untuk syarikat macam bank dan sebagainya. So bank konvensional pun dia ni. Cuma saya kata paling ringan pun syubhat lah. Kalau kita kata haram direct pun, kita kata ia adalah syubhat yang patut dielakkan lah. Pasal Nabi kita, ini terpulang pada kita masing-masing. Saya tak naklah cakap nanti benda yang tiba-tiba nanti orang tu kata macam ustaz kata boleh. Tak, dengar sini. Benda bila berkenaan dengan masalah masalah rezeki, jangan kita lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih berkuasa untuk beri kita lebih baik dari itu. Kan? Kalau kita tinggal satu benda kerana Allah Ta'ala gantikan kita insya-Allah lebih baik daripada apa kita tinggalkan. Pasal benda tu kerana ingat Allah Ta'ala. Dan kita patut ada rasa tak inilah. Dan bahkan kadang-kadang kita boleh demand lah. Kalau kita boleh demand lah pada syarikat kita. Jangan kita diberikan account untuk jaga network kumpulan-kumpulan pelik macam ni. Judi ke, arak ke, pelacuran ke.
Kan? Sama je kalau dia kata tu, kita lebih baik kita elakkan lah. Elakkan. Kalau paling kurang pun kalau orang nak kata apa, syubhat. Syubhat pun dalam Islam bukan benda boleh buat. Syubhat ditinggalkan. Dalam hadis Nabi katakan, faman ittaqas syubhat, man siapa jauh perkara syubhat, faqad istabra'a li irdihi wa dinihi, dia telah bersihkan agama dia, maruah dia. Benda paling least yang dia boleh kena sangkut adalah syubhat tadi, dia bersih agama, maruah dia. So Nabi kata jauhi. Nabi kata waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa jatuh dalam perkara syubhat, dia jatuh dalam perkara haram. Karra'i yar'a haula hima yushiku an yuqa'a fihi. Macam orang yang mengembala di tepi-tepi taman larangan raja. Hampir-hampir sangat gembalaan dia masuk dalam taman larangan. Kalau masuk yang kena pancung dia. So terpulang pada kita lah. Jadi pada saya, tinggalkanlah, cari. Boleh kalau demand kita tulis surat rasmi bagi tahu kenapa tak nak. Pasal benda macam ni kalau kita ikut pada orang kafir sini pun kan, diorang bab berkenaan dengan tak terlibat dengan contoh macam tak terlibat dengan benda-benda yang macam contoh macam vegetarian. Dia tak setuju dengan benda sekian, boleh je tulis. Kita umat Islam tak reti nak tulis. Macam kes ni lah, macam kes sekarang ni yang kita tengok umat Islam kita tak ada sensitivity. Contoh macam 7-Eleven dan 99 Shop atau pasar raya mana lah, tak kisah besar kecil, yang letak campur arak ataupun makanan yang haram satu tempat yang sama. Kita ada kuasa. Kita boleh demand. Kita sebagai seorang pengguna Islam, tak payah dengan PPIM, tak payah pakai ikut tu. Geng-geng tu ikut pelik-pelik kan. Ada ikut dia geng serban, tingkat dan sebagainya. Capal pun masuk, ngarut. Okay. So jadi kita sekarang ni sebagai manusia yang Muslim, pengguna, kita ada kuasa. Kuasa kita boleh demand pada syarikat tadi untuk tidak letakkan arak pada tempat berkenaan. As long as letak, kita boycott, boleh. Boycott lah. Tak usah tunggu Perancis, Israel dan sebagainya. Ni depan mata kita. Kita ada kuasa kat situ. Pasal kalau majoriti kita kawasan tersebut adalah Muslim, arak tak perlu pun. Bahkan menggalakkan manusia mabuk adalah benda salah. So basically kalau bagi saya kan, then tulislah surat. Pasal tempat saya bincang dengan macam Gordon Ramsay yang mungkin nak buka restoran dekat Malaysia dan sebagainya kan. Sekian. Saya kata kalau ada minum arak jangan minum. Jangan datang kat kedai dia. Lepas tu ada orang kata habis tu 7-Eleven Speedmart. Saya kata alhamdulillah tempat saya tinggal, Speedmart tempat saya tinggal, 7-Eleven tempat saya tinggal ni dekat area U9 kan, U10 kan, Shah Alam, tak ada arak. So pihak masjid, pihak surau duk tulis surat minta supaya jangan sampai dijual dekat situ. Benda ni kalau kita ada kuasa macam tu, tulis, bagi tahu lah, kita boycott lah. Bukannya mati pun tak masuk 7-Eleven, bukan mati tak masuk 99 Shop pun, banyak tempat lain boleh. Even macam dekat sini kan, dekat Bukit Jelutong, dia orang ada ada Jai Grocer, non halal dia asing. Kenapa tak boleh buat pada tempat lain? Benda tu partition je, letak asing, apa tak boleh pula? Boleh je. Kenapa nak kena campur? Kita tak ada sekarang ni sentimen. Sibuk je, apa ni kan. Sekian bersibuk. Tempat lain tak buat kerja. Okay? So jaga-jaga sikit. Okay. Alhamdulillah. Bash. Okay. Kemudian kurang jelas sikit. Nak kena dengar suara anjing tu ke? Saya tak nak ajukkan. Suara dia macam suara perempuan gitu. Okey. Suara okey jelas. Okey, kejap suara jelas. Okey jelas. Okey, suara anak kucing pun kadang-kadang macam suara baby nangis. Okey, betul. Keramat Ustaz. Kita takut dajjal, takut taklah. Okey. Okey. Kena tuduh tak ada masalah. Bukan hilang pun gaji kita. Kalau orang tuduh kita Wahabi ke apa sebagainya kan, tak hilang rezeki kita pun. Kita karut dah. Susah bimbang ke benda tu. Kemudian 1,000 dinar. Ayat 1,000 dinar tu bukannya dia kata kat surah At-Talaq ayat 3, 4 kan, dia bukan datang dengan maksud suruh baca. Ayat tu kata apa? Kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala bukakan dia kelapangan dari masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan rezekikan dia akan tak sangka-sangka. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal Allah Ta'ala maka cukuplah baginya. So dalam ayat tu ada suruh pun kata baca. Ayat tu suruh beramal. Kalau orang tu nakkan kepada rezeki tak disangka-sangka, suruh takwa. Dan tawakal kena ada sikap tersebut, bukannya pergi gantung dalam rumah untuk tunggu rezeki masuk, kan? Lain suruh buat, lain dia buat apa? Itu bukan ayat murah rezeki pun. Bukan jampi murah rezeki, itu sesat panggil. Ada gantung dalam rumah. Ayat Quran untuk dibaca bukan gantung.
Gantungnya setan tak masuk rumah Apalah. Depan Kaabah pun ada orang, ada setan datang. Okay, saya baca Ibu Dina tu sebagai doa. Tak ada. Bukan macam tu cara dia. Pasal cara dia adalah jaga takwa. Allah Ta'ala janjikan kelapangan dari masalah dan janjikan rezeki tak disangka-sangka bagi siapa bertakwa. So kalau awak tak jaga takwa, kemudian awak harapkan penyelamatan, dapat benda berkenaan, tu nama dia gila, dia panggil. Mana tidak buat benda Allah Ta'ala suruh tapi nak dapatkan result yang terhasil. Macam mana? Masih lagi mata tak jaga, masih lagi tengok benda yang haram, masih lagi buat benda yang haram, masih tak jaga waktu solat dan sebagainya. Lepas tu kita harapkan perubahan dalam kehidupan kita. Macam mana? Nampak sekali kita tak ada takwa, tapi kita nakkan rezeki tak ada sangka. Kita bertakwa nakkan kelapangan dari masalah. Ini panggil apa? Tanam lalang tunggu padi. Dia tanam lalang, tapi dia nak padi. Dia nak padi. Sebab apa? Sebab ada si Budina gantung. Awak tanam padi, awak dapat padi lah. Awak tanam lalang, dapat lalang lah. Mana dapat padi. Okay? Orang yang tak minta dijampi tu boleh menjampi orang baca ayat ruqyah tu sendiri. Okey, jap. Itulah kita kata. Okey, ustaz di Siratul Mustaqim, Siratul Mustaqim sirat. Dia tak panggil Siratul Mustaqim, dia panggil sirat je. Dia tak panggil Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim tu agama. Itu Islam, Nabi kan, Quran, itu bagi Siratul Mustaqim. Adapun yang sirat dia panggil sirat saja. Kan dalam surah Maryam kan sebutkan berkenaan dengan wa in minkum illa wariduha. Tiada di kalangan kamu kecuali kamu melintasi neraka tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dia adalah di atasmu Tuhanmu keputusan ketentuan yang telah diputuskan. Tapi bila Nabi ceritakan ada pengecualian ada berlakulah. Pasal para anbiya tak perlukan pada masalah hisab tadi. Maka para anbiya di hari kiamat nanti termasuk di antara pemberi syafaat bagi umat masing-masing. Siapa yang ada umat di para anak anbiya pemberi syafaat macam para malaikat lah memberi syafaat. Okey. Quran adalah peringatan yang jelas, alhamdulillah. Okey, ustaz ulas sikit bab muamalah loan kereta dan rumah, adakah jelas riba? Okey, sini first thing first. Yang orang kita sampai sekarang tak faham. Okay. Yang diorang kata riba ni, yang saya sering dengar ayat dia adalah bank beli harga rumah 100,000, bank hutang bank 150,000. Okay. Ni saya fahamkan balik Basically sebenarnya barang tu ada. Ni barang ni ada. Bila barang tu ada, kita beli barang ni. Okay. Kalau ditukar sistem kita, bank negara izinkan bank menjadi pemilik pertama, selesai masalah. Kita sekarang ni tak ada sistem kita membolehkan untuk bank miliki hartanah. Sebab tu bank kalau dapat acquired saja, katakan rumah, dia kena lelong. Untuk dapat duit dia balik, dia kena lelong. Dia tak boleh ambil rumah tadi simpan sewakan, tak boleh. Bank tak boleh pegang hartanah. Okay. Pasal tak nak jadi kes nanti bank-bank ni bawa, kalau macam bank Shanghai HSBC kan, dia bank luar negara, Citibank US. Nanti dia miliki hartanah Malaysia, gila lah. Tanah kita dapat kat orang luar. Okey, jadi dekat sebab itu tak dibenarkan. So, asas pertama bab jual beli rumah ke kereta sebagainya, bank beli dulu barang itu daripada syarikat yang menjual. Syarikat kereta, syarikat rumah, bank beli dulu. Kemudian bank jual pada kita dengan harga yang berlainan. Ini tak ada sebarang kekeliruan. Ia adalah halal. Contoh macam bank beli rumah tu daripada pemaju dengan harga 140,000. Bank jual pada kita 460,000. Dia jual lebih mahal daripada dia beli. Memang boleh lah, masalah dia. Yang problem kita adalah sistem kita tadi, kita tak boleh bank tadi sebagai pemilik pertama. Itu je. Itu je. Yang kalau orang tu kata bank Islam sekalipun, dia cuma sebut mulut, tapi paperwork serupa, sebiji. Sebab tu tak timbul tajuk. Cuma dalam kes bank kes rumah pula ada tambahan, ada BLR yang bank negara akan kenakan ke atas orang yang bertransaksi dengan pinjaman tadi, dia akan kena bayar OPR naik turun kan. Perasan tak? Harga rumah kita, bayaran bulanan kita kalau ketika mana OPR rendah, harga sekian. Hutang kita dengan bank tak pernah bertukar. Duit bunga tu bank negara yang makan dari kita. So sistem tersebut tak ada masalah. Sebenarnya
Cuma macam kita sebut tadi lah, kerana A ada denda tambahan, kalau kita lambat bayar, itu dipanggil riba. Cuma para ulama apa dibahaskan adalah kalau kita setuju dari asal, adakah hutang kita tu jadi riba? Kita setuju dari asal kalau lambat bayar jadi sekian. Adakah kita punya hutang tu automatik telah jadi riba? Sebab kita pinjam sekian. Sebab bank jadi financer, dia tak boleh jadi owner. Walaupun dia bayar habis dah. Kepada pemaju dia bayar habis. Maksud dia bayar pada pemaju secara lamsam. 400,000. Dia jual pada kita secara ansuran 460,000. Tak pernah ada salah pun. Tidak pernah ada salah. Cuma kes dia teknikal. Itu yang kita kata kenapa benda kena perhatikan betul-betul. Sebab kalau kita keluarkan fatwa tanpa berhati-hati, kita bimbang dengan kekangan yang ada tadi. Ada orang kata, tak apalah, saya boleh beli dengan cash. Then orang yang ada duit banyak boleh lah beli dengan cash. Orang yang tak ada duit banyak tadi, dan hartanah kita dia ambil oleh orang luar, macam mana? So basic tu kan dia jaga sikit. Bab berkenaan dengan tajuk loan ni, sebenarnya tajuk asal dia adalah bukan loan. Pasal bank beli daripada pemaju, jual dekat kita. Masalah transaksi tadi ada tambahan. Macam peraturan, macam bank negara letakkan, bila kita ambil pinjaman macam tu, kita buat ambil macam tu, kita diwajibkan untuk ambil MRTA atau MLTA, insurans. Yang kalau kita mati, bank yang beri pinjaman pada kita dapat. Sebenarnya pada bank, pada kes kita punya geran tanah sebagainya, atau rumah ke kenderaan, dia ada tulis bawah tu hak tuntutan. Mana bank masih lagi memiliki tuntutan ke atas harta tersebut. Bukan jadi milik kita 100% sebenarnya. So benda ni kena telitikan sikit lah. Bagi saya, untuk katakan benda tersebut terus haram, ini kena define balik. Atas alasan bukan sebab menyokong riba, tapi masalah kekangan keadaan, kekangan sistem yang ada. Untuk suruh umat Islam kita ni duduk tanpa rumah, tanpa tanah, dan orang kafir menguasai semua sekali, itu masalah juga. Itu kena jaga sikit. Jadi benda tu kalau tu tanya pada pada yang sepatutnya ditanya. Saya bukan ustaz. Saya bukannya pegawai bank. Saya bukan pegawai bank. Tanya ustaz bank muamalat ke, bank sekian ke, dia orang suruh jawab. Okey. Puan apa ni? Puan, saya bukan puan lah. Oh puan ni kat atas tu. Jap. Okey. Mana dia? Mana dia? Okey, tak apa. Okey. Puan boleh amalkan zikir pagi dan petang, amalan sahih Nabi. Boleh beli buku kat Shopee. Yang betul. Barakallahu fiq. Kerana beritahu tu. Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan Ustaz tentang wang simpanan KWSP? Kan sekarang kan ada simpanan patuh syariah. Tukarlah akaun. Dulu kita terpaksa tak boleh. Benda tu adalah kewajipan, adalah paksaan kerajaan. Bila kita bekerja saja, automatik siapa-siapa yang tak ada sistem pencen, syarikat-syarikat swasta tadi wajibkan ada KWSP. Benda tersebut sebenarnya memang duit kita pun. Cuma benda tu dipegang sampai umur kita 55 tahun. Tak dapat dilepaskan. Anda baru ni dah dapat lepas sikit. So, jadi benda tak ada masalah. Dan sekarang ada akaun syariah. Tukarlah kepada syariah. Apa masalah dia? Sekejap tu. Ajaran sesat bukan terletak pada nama, tapi Al-Quran sunnah. Dah lah, letih lah. Banyak lah. Okay. Nanti kita bincang lagi. Okay, pukul 11. Kau tak makan lagi. Okay, baik. Nanti kita bincang lagi, insyaAllah. Ustaz, apa hukum kita mengambil binatang ternakan terbiar yang tuannya tidak menjaga hak? Tak boleh ambil lah. Lalu kita bayar menjadi harga binatang tersebut di masjid seperti itu. Tak boleh lah. Tak boleh. Harta orang tu lah, walau terbiar sekalipun. Tak boleh kita ambil harta orang. Sebab tu Nabi SAW larang para sahabat dahulu kan, untuk ambil luqatah, binatang yang macam unta yang terlepas dari kandang. Jangan ambil. Nabi tak benarkan. Dia ada, boleh jaga diri sendiri. Tak boleh ambil. Kena ni balik. Jika kita terlalu sibuk dengan konspirasi barat, adakah mudarat kita dapat? Benda. Soalan, jika kita terlalu sibuk dengan konspirasi barat, apakah mudarat yang kita boleh dapat? Sepakat yang saya tengok, yang kumpulan yang biasa terikat dengan teori konspirasi ni, hujung dia akan buka kampung baru. Semua ajaran sesat, tarikat-tarikat sesat, semua buat macam tu. Dia buka kampungan asing, diri daripada masyarakat, buat kumpulan sendiri, buka tanah dalam hutan dan sebagainya. Kemudian benda escalate. Soalan dia, bila lepas dah ada kampung dalam hutan, mesti ada sistem pertahanan. Beli senjata. Takkan nak elak diri daripada seladang ke, daripada harimau ke dengan pisau je. Silap-silap nanti dia buat jadi tentera.
Sebab tu masalah dia yang akan berlaku, nanti dia akan escalate lagi besar. Bukan setakat duduk kat hutan tu je. Duduk kat hutan tu banyak benda yang dia berhadapan, binatang bisa dan sebagainya, binatang liar kan, yang akan serang dan sebagainya. Jadi dia orang akan mula buat persenjataan. So ini yang akan membawa kepada perpecahan masyarakat. Hanya kerana itu, sebab tu para sahabat Nabi pun tak setuju dengan beberapa pemerintah, tapi tak ada buat kerajaan baru. Apa lagi suruh jatuhkan kerajaan? Kan, sikit apa kan? Kita selfie dengan banyak asasiyah sunnah, syekh-syekh besar sunnah, kita angkat gambar. Lepas tu perangai Khawarij buat apa? Kan ajak orang supaya memberontak. Ini sewil nama dia. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.